Makan petang makan apa Ikal? Apa yang sempat makan nasi? Makan nasi, tu dah makan heavy tu Ikal tu. Bukan makan petang lagi dah. Makan petang tu macam goreng pisang ke. Tu dah heavy, dia makan malam ke apa Ikal? Tak apa lah Ikal, janji bahagia. Oh, makan tengah hari. Ya, lupa makan tengah hari. Okey, baik. Okey, kita sambung muka surat yang ke berapa ni ya? Kita berada pada 134. Yang minggu lepas punya. Okey, jom. Tanpa melengahkan masa ya, kita nak macam terus. So, tajuk kita ni apa ni? Jom kita tengok balik. Takut yang lupa kan. Ni kita berada pada bab 7. Kita tinggal lagi 2 atau 3 bab lagi guys. Lepas tu habis, kita dah boleh buat ulang kaji lah. So, kita cerita pasal udara kan. Okay. So, sekarang ni kita cerita pasal pembakaran. Okay. Pembakaran ni kita perlukan oksigen. Okay. Pembakaran ni bermaksud tindak balas yang berlaku apabila satu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen. Okay. Tapi matahari tak ada oksigen. Wah, Lia makan cokodok. Sedapnya Lia makan cokodok. Sempat lagi makan. Okey, dekat bumi kita ni ada oksigen. Tapi matahari terbakar, dekat sana tak ada oksigen. Macam mana matahari boleh terbakar tu? Tu nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Macam mana matahari boleh terbakar, tapi tak ada oksigen. Dekat bumi ni nak bakar, kena ada oksigen. Alia kata ada hidrogen. Betul, dekat atas sana kena ada hidrogen. Hidrogen dan helium. Jadi hidrogen tu tak perlukan oksigen. Macam pembakaran roket. Roket kalau kita nak terbang, kita pakai hidrogen. Sebab dekat atas sana tak ada oksigen ni guys. Jadi pembakaran tu nak tak nak kena pakai hidrogen. Betul lah Lia cakap tu. Okay, now jadi pembebasan tenaga haba berlaku dan tenaga cahaya akan kita nampak. Okey, macam gambar sebelah tu lah. Okey, menunjukkan syarat-syarat pembakaran. Kita ada oksigen, kita ada bahan bakar dan kita ada haba. 3 serentak. Kita ada oksigen, kita kena ada haba dan kita kena ada bahan api. Bahan api lah ataupun bahan bakar. Okey, kita teruskan lagi. Okey, now. Ini adalah eksperimen. Eksperimen ni tak nak buat lah. Tak nak buat, nanti korang buat lah kat rumah. Tapi aku nak isikan dia punya jawapan ni. Okey, ni masa korang buat dekat sekolah nanti, juga awak akan ajar. Okey, rod kaca diletakkan pada nyalaan api. Dan rod kaca diperhatikan. Okey. Itu tak apa, yang penting nak jawab soalan ni. Okey. Kenapa atas sana tak ada oksigen? Kenapa Alia? Kenapa kat atas sana tak ada oksigen? Why? Okey, Alia rasa kenapa Alia? Kenapa kat atas sana? Sebab tak ada pokok. Bukan. Bukan tak ada pokok. Sebab apa? Oksigen bukan dari pokok saja. Kita boleh hasil daripada air. Luar bumi. Sebab dekat luar sana, oksigen ni hanya ada dalam atmosfera saja, Eka. Jadi, kalau dekat luar sana, planet yang ada atmosfera, biasanya boleh ada oksigen. Tapi kalau planet yang tak ada atmosfera, memang tak ada apa-apa. Bukan gas oksigen, gas apa-apa pun tak ada. Okey, contohnya macam Marikh.
Planet marih tu dia ada atmosfera. Tetapi planet marih tak ada gas oksigen. Tapi dia adalah gas lain. Dia adalah gas lain. Cuma tak ada oksigen saja. Faham tak? Jadi syarat utama kena ada oksigen, kena ada atmosfera dulu. Lepas tu barulah boleh isi oksigen. Kalau atmosfera tak ada, oksigen tak boleh isi. Marih karbon dioksida. Marih cikgu tak pasti ya. Karbon dioksida pun tak sure. Cikgu rasa mungkin gas-gas lain lah kot. Mungkin neon ke, krypton ke. Gas-gas yang selain daripada yang ada pada kita lah. Yang pasti oksigen tak ada. Kalau kita nak mencipta oksigen dekat marih tu boleh. Kita kena mencari sumber air. Kalau dekat marih tu ada air, nanti kita boleh pecahkan air tu kepada oksigen. Sebab air kan H2O, ingat tak? Air adalah H2O. Dekat sini ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Nanti oksigen ni bolehlah kita keluarkan daripada air. Sebab itu, diorang pergi ke marih nak cari air. Kalau ada air, kita boleh hasilkan oksigen. Ada mesin dia. Nanti dia boleh bawa lah mesin kat sana. Dia buatlah kilang air kan. Dekat bumi pun ada. Mesin dia. Okey dah. Kita kembali pada ni ya. Jadi syarat utama kena ada atmosfera. Jadi kalau kita keluar daripada bumi, kita dah keluar ke atmosfera. Jadi dekat space sana, angkasa memanglah tak ada oksigen. Sebab angkasa mana ada atmosfera. Jadi dia kena singgah kepada planet yang ada atmosfera. Kemungkinan mungkin ada oksigen. Kemungkinan. Mungkin ada, mungkin tak ada kan. Okey, now berdasarkan pemerhatian, kelaskan bahan tersebut kepada bahan api dan bukan bahan api. Okey, senang sangat ni. So, bahan api apa? Bahan api seperti kayu, lilin. Ini bahan api. Okey, bukan bahan api. Apakah bukan bahan api? Rod kaca. Rod kaca dan batu. Macam itulah. Okey, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Jadi kita boleh kata bahawa kayu dan lilin adalah bahan api, manakala rod kaca dan batu bukan bahan api. Begitu. Okey. Kal dah siap salin Kal? Boleh? Okey, dah jom. So now kita buat eksperimen menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. Jadi kat sini dia bagilah balang gas. Okey, mula-mula 2 batang lilin yang sama saiz diletakkan. Okey. Diletakkan pada jubin putih menggunakan plastik. Lilin X dan Y ada 2. Dinyalakan.
dinyalakan. Lepas tu balang gas ditelangkupkan. Ditelangkupkan. Balang gas ditelangkupkan di atas lilin X. Lilin yang padam terlebih dahulu diperhatikan. Okey, dia terlangkup macam ni, nanti lama-lama dia punya api tu akan padam lah sebab dia guna oksigen. So, soalan yang pertama ditanya, lilin manakah akan menyala lebih lama? Mengapa? Korang rasa lilin mana yang nyala lebih lama? Lilin X ke lilin Y? Haikal, lilin manakah yang tahan lebih lama? Lilin Y lah. Sebab dia kenapa, Lia? Kenapa? X ditutup. Kita fokus pada Y, Lia. Lia cakap Y kan? Kenapa lilin Y? Kita cerita pasal Y lah. Jawapannya lilin Y. Betul? Kerana lilin Y kalau tak tutup apa jadi? Sebab lilin itu mendapat lebihan oksigen. Lebih oksigen. Okey, berbanding X. Okey. Jadi kita kena beritahulah ditutup tu apa yang tak ada, apa yang ada. Jadi kalau kita kata Y tak tutup, jadi orang tak tahu apa kena mengena Y tutup dengan tak tutup. Kalau tak tutup, kenapa dia nyala juga? Sebab ada lebih oksigen. Kalau tutup, kenapa dia padam? Sebab kurang oksigen. Kena beritahulah sebab dia. Okey, now. Nombor 2. Apakah gas yang digunakan dalam pembakaran ini? Dah tentulah oksigen. Oksigen. Okey, 3. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat daripada aktiviti ini? Apakah kesimpulannya? Jadi, oksigen diperlukan untuk pembakaran. Oksigen diperlukan untuk pembakaran. Okey, dah siap. Boleh teruskan. Okey, dah ya? Alright. Okey, 3 menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. Okey. So, kat sini dia bagilah bahan-bahan dia. Mancis telah disimpan dalam bahagian penyejuk beku, peti sejuk. Dilabelkan. Okey, dia masukkan mancis dalam peti sejuk ya. Huruf P sebatang baca Q. Baca P dan Q dinyalakan, perubahan akan berlaku. Okey, kat sini kan mancis P yang letak dalam air sejuk, dalam peti ais. So, adakah mancis P dan Q menyala? Mancis P tak menyala lah. Sebab apa? Kerana kekurangan haba. Kat mana? Aci kan? Jadi kalau kat sini kita cakap mancis P tidak
menyala. Betul lah dia basah. Tapi sebenarnya kerana apa? Kerana kurang haba. Kekurangan haba. Tapi kalau haba dia banyak, macam rumah terbakar, habis kain-kain basah semua terbakar. Sebab haba lebih, betul tak? Okey, manakala dan mancis Q menyala lah. Menyala, okey, kerana mempunyai haba. Okey. Macam tu. Okey, nombor 2. Eka dah siap? Q tu mancis juga. Mancis yang tak dimasukkan dalam peti ais lah. Mancis dibiarkan saja. Mancis biasa. Jadi dia nyala lah Ikal. Ikal faham tak? Ikal okey ke? Ikal boleh faham? Oksigen gas terbakar ke? Oksigen gas terbakar. Maksudnya macam mana Lia? Aku tak faham soalannya. Gas mudah terbakar oksigen, betul? Betul? Kalau tak ada oksigen, memang tak boleh terbakar ya. Katakan kalau kita bakar kertas, kita bakar kertas, kita tutup, kita bakar kertas tak boleh nyala. Kecuali kalau bekas tertutup tu masih lagi ada oksigen. Faham tak? Kita katalah kita ambil satu bekas, letak kertas, kita buang oksigen. Kita seduh oksigen. Kalau kita bakar, tak boleh terbakar. Faham tak Lia? Sebab dia perlukan oksigen. Oksigen tu memarakkan lagi pembakaran tu. Okey Lia, cikgu menjawab soalan awak ke? Betul. Jadi oksigen tu dia tak boleh bakar sendiri. Dia kena ada bahan bakar. Okey, contohnya, katakanlah kalau macam gas periuk dapur gas kan. Okey, dapur gas. Dapur gas macam mana dia boleh terbakar? Sebab dapur gas tu yang keluar tu sebenarnya apa? Yang keluar tu sebenarnya adalah gas. Gas asli. Jadi gas asli ni namanya bahan. Okey. Lepas tu kita masuk api. Api tu namanya haba. Lepas tu adanya oksigen. Jadi sebab itulah terbakar ada 3. Oksigen, bahan, haba. Kalau ada gas pun, ada api tapi tak ada oksigen, dapurnya tak boleh nyala. Faham tak? Jadi ingat ada 3 perkara. Kalau untuk dekat bumi kita ni, kita perlukan 3 perkara. Kecuali kalau Alia cakap tadi pakai hidrogen. Kalau pakai hidrogen tak payah. Kita perlu hidrogen dengan haba je. Dah cukup. Dia boleh bakar dia sendiri. Itulah maksudnya. Okay, now. Kesimpulannya, yang dapat anda buat daripada aktiviti ini. Jadi kat sini kita boleh kata bahawa haba diperlukan untuk
pembakaran. Okey. Itulah maksudnya. Okey. Haikal tanya, kalau kita lepaskan gas itu, kita boleh rasa angin tak? Gas apa tu Haikal? Maksud Haikal tu gas apa tu? Gas oksigen ke apa? Gas oksigen, yes. Kalau kita lepaskan dalam keadaan dia laju, kita rasalah gas tu. Macam kalau kita pergi hospital, kita nampak orang pakai gas kan? Kan, betul tak? Orang pakai gas oksigen tu, kalau gas tu kita cabut, kita rasalah gas yang keluar. Kita rasalah. Nanti gas tu akan habis. Dekat sekarang ni kita tak rasa sebab ada gas-gas lain. Jadi kalau ada angin je kita rasa ada gas. Gas yang bercampur. Macam belon. Belon tak? Belon kita tiup. Bila kita tiup, kita menghasilkan karbon dioksida. Jadi dalam belon tu ada karbon dioksida. Yelah, macam kita lepaskan belon tu, dia keluarlah betul Haikal. Tapi yang keluar tu sebenarnya karbon dioksida. Sebab kita tiup menggunakan karbon dioksida. Alia tanya apa ni? Cikgu, kenapa kalau gas kat rumah tu bocor, dia ada bau? Gas kat rumah tu kenapa, Lia? Gas kat rumah tu bukan oksigen. Gas kat rumah tu adalah gas asli. Gas asli ni adalah adik kepada petrol. Faham tak? Adik kepada petrol. Boleh? Okey. Kalau kita gali petrol dekat bawah laut, petrol duduk bawah laut. Ni laut kan? Atas ni laut. Jadi kalau digali petrol, okey, kalau dijumpa petrol, biasanya dekat atas ni adalah gas. Gas asli sebab dia ringan. Dekat bawah baru petrol. Faham tak? Jadi dia jumpa gas dulu. Lepas gas habis baru dia ambil petrol. Petroleum. Faham tak? Jadi gas asli adik lah. Petroleum ni abang lah. Faham tak? Jadi kenapa bau? Kerana gas asli memang bau. Sebab dia ringan, dia boleh keluar. Cuma gas asli tu dalam keadaan dia dekat bawah tanah, dia dalam keadaan cecair. Kenapa? Sebab dia tak boleh nak keluar kan. Jadi dia berkumpul, jadi cair. Begitu juga dalam tangki tong tu, tong gas tu kan kat rumah masing-masing tu kan. Dalam ni pun, dia punya gas tu pun dalam bentuk cecair. Sebab apa? Sebab dia cuba padatkan. Kalau dia letak gas saja tak penuh. Dia cuba tekan, dia akan jadi cair. Tapi bila kita lepaskan, dia bebas lah. Dia bebas sebagai gas. Sebab dia tak sabar nak keluar. Banyak sangat. Gas ni kalau kat Malaysia di bawah laut, Haikal. Betul. Kalau dekat Malaysia di bawah laut, dekat Asia. Tapi kalau dekat negeri Arab, ada juga dekat di bawah padang pasir. Macam mana boleh terbentuk gas ni? Disebabkan zaman-zaman dahulu sebelum adanya manusia, zaman-zaman Kambia dulu, sebelum ada manusia, nanti korang belajar masa form 2, banyak haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga mungkin dinosaur yang lama-lama, binatang yang besar-besar, bila mati dia tertimbus berjutaan tahun. Jadi Tuhan ciptakan dinosaur ke binatang yang besar-besar tu sebenarnya untuk kita hidup lah. Jadi bila dah dia mati, dia tertimbus, dia akan menghasilkan amonia, lama-lama dia merepuk menjadi gas. Tapi dalam jumlah yang sangat besar. Okey. Jadi mungkin tempat lain pun ada petroleum, cuma mungkin sikit lah. Ataupun mungkin tempat lain ada, dia turun, dia jatuh dekat Malaysia. Jadi kita ada banyak lah sikit. Faham tak? Okay, kalau dekat negeri Arab, kebanyakannya berada dekat padang pasir. Jadi Haikal tanya bawah laut, tak semesti bawah laut. Kat Malaysia bawah laut.
Kat Malaysia, Brunei, Indonesia bawah laut. Tapi dekat negeri Arab, kebanyakannya padang pasir. Padang pasir pun samalah. Dulu-dulu mungkin ada binatang ataupun tumbuhan yang mati. Laut Malaysia ada petroleum? Ada lah. Laut Malaysia banyak petroleum. Dekat Miri, dekat Terengganu Paker, Maman, dekat Negeri Sembilan. Malaysia antara pengeksport petroleum terbesar. Bukan terbesar lah, terbaik di dunia. Paling banyak Malaysia lah. Malaysia. Brunei pun ada. Nanti form 2 korang belajar dekat geografi stesen-stesen petroleum dekat Malaysia. Form 2 ke form 3 geografi korang ada. Okey. Malaysia dahsyat ni. Jadi Malaysia ni boleh membangun disebabkan adanya petroleum. Sebab itulah Malaysia bolehlah membangun dengan pesat. Kalau petroleum tak ada, susah juga. Sebab kerajaan ni banyak mengambil manfaat daripada cukai petroleum. Okey, dah. Cikgu menjawab soalan awak. Ada apa lagi tak? Ada ke laut tak ada petroleum? Adalah. Laut yang gali-gali tak jumpa tak ada petroleum. Petroleum tu dia ada satu tempat je, Kak Ikal. Beberapa tempat lah yang mungkin dia daripada jauh turun kat situ. Jadi tak semua laut ada petroleum, Aikal ya. Dia tak semua negara ada petroleum. Petroleum paling banyak so far aku tahu dekat negeri Arab lah. Arab Saudi, dekat Rusia pun ada. Macam tu. Okey dah. Macam mana dia ambil petroleum tu ke tekanan kuat? Dia ada pelantar minyak. Dekat tengah laut. Tengah laut ni. Dia punya laut kan. Laut. Dekat tengah laut tu nanti dia akan buat pelantar minyak. Pelantar tu macam kilang lah. Lepas atas ni ada macam-macam. Cerobong dia, kilang, ada orang tinggal. Tu dia buat tiang ni. Dia pacak lah tiang sampai ke dalam ni tiang ni. Dia kuat lah. Faham tak? Nanti dia ambil lah gas tu. Tebuk lah gas tu. Gas, dia punya pipe dia boleh bergerak. Dia tebuk. Dia cuba carilah kat mana ada. Nanti adalah alat dia scan. Okey, mata gerudi dia sangat kuat. Mata gerudi dia buat daripada diamond. Daripada berlian. Sebab diamond ni kuat ya. Diamond tu kuat. Diamond tu boleh korek batu-batu yang besar. So, mahal lah. Satu kepala dia pun mungkin jutaan ringgit. Satu kepala tu jutaan ringgit. Nanti kalau dia dapat katakan petroleum. Dia dapat petroleum. Mungkin mata tu dia terpaksa tinggalkan lah. Sebab dia nak sedut air. Dia nak sedut petroleum. Mungkin dia terpaksa tinggalkan mata tu. Kalau dia boleh ambil lah balik. Dia mungkin tarik balik ke. Kalau tak dapat, dia tinggalkan je lah. Jadi satu mata gerudi tu jutaan ringgit lah. Jadi sebab tu dia nak korek tu dia kena hati-hati. Dia kena pastikan bawah tu kena ada petroleum. Kalau tak dia rugi. Ni namanya pelantar minyak. Pernah dengar tak pelantar minyak? Pelantar minyak ni dekat laut lah Malaysia. Kalau dekat Arab Saudi dekat padang pasir saja. Okey dah. Dah habis pasal minyak? Boleh teruskan? Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada aku teruskan dia. Okey. Okey, now. Okey, alat pemadam api. Okey, kita dah tahu pembakaran berlaku kena ada oksigen. Ada 3 kan? Ada oksigen, ada bahan, lepas tu ada haba. Jadi untuk kita buat pembakaran api, kita kena pilih salah satu, sama ada kita nak buang oksigen, sama ada kita kena fikir nak buang bahan, ataupun kita kena buang haba. Kena buang salah satu. Jadi mereka terpaksa bekerja keras memikirkan macam mana mereka nak buang salah satu tu supaya kebakaran akan padam. Faham tak? Jadi katakanlah kalau ada pembakaran minyak, ada kilang meletup sebab minyak. Jadi dia kena fikirlah macam mana nak buang minyak tu supaya tak padam. Tak semestinya kita guna air sembur je. Sebab kalau minyak dengan air tak lut. Kenapa tak boleh kita sembur minyak dengan air? Kalau macam kayu tu okeylah kena air habis. Kalau minyak
kita siram air, minyak tak padam. Kenapa minyak tak padam guna air? Siapa tahu? Sebab ada petroleum kot. Kurang tepat sikit. Minyak kurang tumpah. Betul. Minyak kurang tumpah, Aikal. Kalau kita siram minyak nanti berada dekat bawah. Air dekat bawah, minyak dekat atas. Jadi minyak tetap terbakar. Siram air macam mana pun, air dekat bawah. Sebab air lagi berat, air lagi tumpat. Jadi, guna air tak boleh untuk minyak petrol. Faham tak, Aikal? Kalau untuk kayu-kayu ke, boleh lah. Jadi nak guna apa? Kita kena guna serbuk karbon dioksida. Macam dekat sekolah korang tu lah, yang tong warna merah tu kan? Tong warna merah tu, dalam tu ada karbon dioksida ataupun serbuk putih. Kalau serbuk putih, nanti serbuk tu akan tutup atasnya. Dia macam pasir, dia akan tutup. Jadi bila dia tutup minyak, oksigen tak dapat masuk. Oksigen tak dapat masuk, tak adalah pembakaran. Sebab dia menghalang oksigen. Pembakaran ada 3 kan? Dia perlukan 3 benda. Jadi, dia tutup supaya oksigen tak masuk. Tak masuk, minyak habislah. Minyak nak bakar, nak guna apa, oksigen tak ada. Macam tu. Okey, boleh? Jadi, bukan senang lah ahli bomba nak padamkan sesuatu kebakaran. Dia kena fikir dulu. Dalam tu ada apa? Okey? Okey, now, yang pertama. Pernahkah anda menjalankan latihan kebakaran sekolah? Siapa kat sini yang ambil cadet bomber? Kat sekolah sekarang ni, menengah dah ada cadet bomber. Okey. Akan menunjukkan cara penggunaan pemadam api yang warna merah tu. Tarik dia punya pincu dia, kita hulurkan dia punya hose, kita sembuh. Okey. Jadi alat pemadam api merupakan alat perlindungan. Perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza seperti ditunjukkan dalam video. Okey. Contohnya kat sini, kita ada kayu, kain, kertas. So, pemadam api yang sesuai, kita kena pakai serbuk kering ataupun air. Serbuk kering tu yang macam tong gas yang kat sekolah tu lah. Okey, ni namanya bahan api pepejal. Jadi, bahan api pepejal boleh guna air. Okey. Sebab pepejal macam kayu kan, kita boleh guna air. Tapi kalau dia macam minyak, cecair, kena hati-hati. Sebab takut dia timbul atas air. Jadi ada perkara yang boleh guna air, ada perkara tak boleh guna air. Contoh minyak. Minyak ni cecair. Jadi bila cecair, kita tak boleh guna air. Takut air tu lagi berat, lagi ketumpatannya tinggi kan. Jadi elok kita guna serbuk ataupun serbuk karbon dioksida. Okey, yang macam kat sekolah lah. Macam Alia cakap betul lah tu. Cikgu awak jangan guna air kan kalau minyak. Kalau pepejal, biasanya boleh. Sebab pepejal tak boleh timbul. Pepejal macam tu je. Okey. Okey. Kalau macam acetylene, metana, ni semua gas. Semua gas. Jadi gas lagi bahaya, lagi ringan. Jadi eloknya kita pakai serbuk kering sahaja. Okey. Kalau logam ni macam contohnya besi. Besi yang panas terbakar. Besi, magnesium. So, elok juga kita pakai serbuk kering. Jadi kan, keseluruhan, jawapan yang senang, mana-mana kebakaran, kita pakai je serbuk kering. Faham tak? Mudah. Kayu boleh. Cecair boleh. Kita pakai serbuk kering je. Macam tu. Okey. Boleh kita bergerak lagi? Aika nak tanya apa-apa tak? Boleh ya? Jom.
Okey, nombor 3, pembakaran perlukan. Ingat, ada 3 perkara. Yang pertama, perlukan oksigen, perlukan haba, perlukan bahan api lah. Oleh itu, prinsipnya pemadam api adalah dengan menghapuskan. Menghapuskan apa? Menghapuskan salah satu penyebabnya. Mungkin kita hapuskan oksigen, mungkin hapuskan bahan haba, mungkin hapuskan bahan. Jadi kita kena fikirlah nak hapuskan mana. Okey, senang je kan? Contohnya, katakanlah kalau tong gas tu terbakar. Contohlah kan. So, tong gas ni tiba-tiba dia terbakar Katakanlah dia terbakar. Tong gas kat rumah, dia terbakar, keluar api. Bukan, biasa jarang kat situ. Biasanya keluar api dekat mana? Dia keluar api dekat sini. Kan dia ada moncong dia kan? Dia ada moncong tengah ni kan? Dia keluar api sini. Betul tak? Jadi kalau keluar api kat situ, apa yang perlu kita buat? Kita ambil kain selimut ataupun kain tuala, basahkan sikit, kita tutup je. Bila tutup, apa yang berlaku? Oksigen tak boleh masuk. Bila oksigen tak boleh masuk, jadi api ni akan padam sebab oksigen dah habis digunakan. Jadi kat sini kita telah menghalang oksigen. Faham tak? Jadi kita kena kreatif lah macam mana nak fikirkan ni. Macam nak buat macam mana ya? Ini ya. Jadi kena fikir. Macam mana nak buat. Jadi kalau ada kebakaran lah, contoh lah ya. Ada kebakaran kat mana-mana. Kalau boleh, kita tutup kain kita, tutup mulut, hidung dengan kain yang agak lembap. Sebab lembap tu asap tak boleh masuk. Tapi janganlah rapat sangat, tak boleh bernafas. Tutup dengan kain lembap. Kita bernafas lah perlahan-lahan ke. Guna mulut boleh, guna hidung boleh. Supaya dapat udara yang bersih. Kalau kita dalam keadaan kebakaran, kita cemas. Bila terbuka aja nanti kita akan hidu banyak asap. Jadi bila hidu banyak asap, kita tak perasan asap dah banyak dalam paru-paru. Lama kelamaan kita akan pitam. Dan kita tak sedar dah kita akan pengsan lah. Kita tak perasan bila kita pengsan. Sebab itu kebanyakan mangsa yang meninggal dalam kebakaran, biasanya dia pengsan dulu. Dan kemungkinan dia meninggal dulu sebelum api tu membakar dirinya. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, kita dah faham asap tu masuk dalam paru-paru. First thing first, orang kena tutuplah hidung ni. Jadi kalau tutup dengan tuala biasa, dengan kain biasa asap boleh masuk. Seeloknya kita kalau sempat lah kan, cari kain yang lembap, tutup. Sebab kain lembap tu susah sikit asap nak masuk. Okay, yang pertama. Yang kedua, udara yang bersih akan berada di bahagian bawah. Jadi, kalau katakanlah bangunan terbakar, kita kena merangkak. Jangan berdiri. Berdiri, asap ada. Udara dia berat. Udara yang bersih dia berat. Udara kat bawah. Jadi, kat atas tu ada asap dan sebagainya sebab asap terbang kan. Jadi, korang merangkak. Merangkak sedekat dengan tanah lah. Jadi, kita akan dapat udara yang bersih. Jadi, kalau katakanlah tak dapat tutup pun, tutup dengan tangan pun, kita masih lagi dapat udara yang bersih. Faham tak? Kalau tak, korang pitam sebab tak cukup oksigen. Ya. Jadi kenapa kena merangkak? Sebab udara bersih kat bawah. Kat atas tu asap aja. Itulah sebab dia. Jadi kebanyakan mangsa-mangsa kebakaran ni, dia meninggal sebelum dia kena api. Dia meninggal masa asap dah banyak dekat badan dia. Mungkin sebab panik kan. Panik. Jadi sebab tu kita nampak ada orang meninggal tu, dia berpelukan. Ada meninggal tu pegang Al-Quran. Takkanlah dia tak lari kan, dia panas kan. Masa dia pegang Quran tu pun dia dah meninggal kah? Sebelum api lagi kena dia. Masa dia berpelukan tu pun dia dah meninggal. Dia peluk kawan dia kan, ramai-ramai. Dia meninggal sebab apa? Sebab asap dah banyak. Kalau fikir logik, dia tak panas ke? Kenapa dia berpelukan? Mesti dia lari. Dia tak sempat nak lari, dia meninggal dulu dah. Disebabkan asap. Macam tu lah Ika ya.
Sebab itulah kita nampak orang meninggal ni sadis kan, macam-macam kedudukan dia. Dalam tidur, kalau tidur lagilah tak nak bangun. Sebab dia tidur, dia tak sedar kan asap masuk dalam badan dulu. Okay, jadi macam itulah cara dia. Kecuali kalau orang bakar dengan minyak lain. Orang siram minyak, orang bakar dia. Kalau macam tu dia rasa sakit badan dia. Sebab orang bakar dia. Tapi kalau rumah terbakar, asap masuk, mungkin dia tak terasalah sakit api tu. Dia mati dulu sebab asap. Okay guys, okay, nombor 3. Kita nak berikan sikit lagi. Nombor 3, yang pertama, cara untuk putuskan dia, kita boleh menyelimuti. Menyelimuti, ya. Bahan bakar. Macam tadilah. Yang kedua, kita boleh buat apa? Ini boleh mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan. Okey, kita boleh mendinginkan. Maksudnya kalau kayu tu panas sangat terbakar, kita cuba sejukkan. Kita panggil mendinginkan. Cara dia macam mana? Kita letaklah lapisan karbon dioksida. Supaya oksigen tak masuk, maka dia dinginlah sikit. Bolehlah dipadam. Okey, yang ketiga, kita dengan mengurangkan jumlah bahan yang terbakar dan memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar. Okey, macam itulah caranya. Bolehlah salin. Okey dah, kita teruskan ya. Okey lagi, kita ada sikit lagi guys. Kita ambilkan sikit je lagi. Okey, ini adalah sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Kita lah sebagai pelajar yang dah dewasa sikit, berbanding dengan darjah 6 dulu kan, dah masuk form 1 dah besar lah sikit. Jadi antaranya yang pertama, kalau nak keluar rumah tu, pastikan. Kadang-kadang kita tak perasan yang kain-kain yang lap ni, kadang-kadang kita yang angkat kuali panas-panas kan. Dia berada kat tepi tu, tak perasan. So kena be careful lah. Okey lagi, simpan mancis ni di tempat yang selamat. Mancis ke pemetik api ke, sebab dia mudah terbakar. Jauhkan daripada anak-anak kecil. Potong-potong rongkok ni, ingatkan ayah-ayah supaya buang dalam X-ray. Buang jauh-jauh. Jangan buang dalam rumah ke ataupun tempat daun kering. Lagi kita ada kalau rumah 2 tingkat ke ataupun rumah yang besar-besar, kena pakai alat pengesan api. Nanti kalau dia ada pengesan asap yang berlebihan, dia akan bunyi. Dia bagi amaran. Tapi rumah kecil-kecil biasa tak ada lah, sebab kita nampakkan api tu kan. Dan elakkan kita pakai plug banyak-banyak macam ni. Kalau nak pakai untuk charge tu boleh lah kot. Tapi kalau nak pakai untuk TV, untuk peti sejuk, untuk iron, tak elok. Okey. Okey, kalau ada kebakaran ni, kenalah sentiasa berjaga-jaga. Kalau kat mall ada kan. Tapi kat mall tu untuk charge telefon boleh lah Lia. Sebab telefon tak besar elektrik yang digunakan. Tapi kalau katakanlah diguna untuk iron tu besar. Sebab digunakan banyak current. Macam peti sejuk besar. Jadi maksudnya peti sejuk dengan iron tak boleh sekali. Ataupun dengan aircon pun besar. Jadi tak bolehlah pakai peti sejuk, aircon, iron. Tiga-tiga serentak, kita pakai satu plug. Tak bolehlah sebab semuanya besar. Faham tak Lia? Tapi kalau setakat charger je, charger telefon kecil, bolehlah. Dia tak bahaya sangat. Sebab dia gunakan arus yang sikit. Faham tak? Jadi kalau nak pakai pun boleh dengan ada ilmu. Kalau setakat kecil-kecil boleh. Tapi kalau besar-besar jangan. Boleh faham kan? Macam tu. Okey, soalan seterusnya. Berikan maksud pembakaran. Apakah maksud pembakaran? Pembakaran adalah tindak balas
Besarkan sikit. Tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan oksigen dan membebaskan haba dan tenaga cahaya. Okey, dah boleh salin. Okey lagi. Yang kedua, apakah syarat-syarat pembakaran? Ada 3 ya. Yang pertama, kehadiran oksigen. Lagi, kehadiran haba. Lagi, dan satu lagi adalah bahan api ataupun bahan bakar. Dah cukup. Okey, Luqman menggunakan selimut api untuk memadamkan satu kebakaran kecil di rumahnya. Bagaimanakah selimut api itu berfungsi? Jadi kita pun tulis selimut api menghalang sumber ataupun faktor oksigen, menghalang oksigen yang berterusan. Okey, menyebabkan pembakaran terhenti. Okey, dah. Okey. Kita nak habiskan sikit lagi, guys. Kita ada 2 soalan lagi ni. Dah, Haikal, boleh cikgu teruskan? Dah ya? Okey. Okey, soalan berikutnya. Berikan 4 langkah berjaga-jaga yang boleh diambil bagi mengelakkan pembakaran. Okey, yang pertama, apa yang boleh kita buat? Sentiasa peka. Apa-apa jawapan yang sesuai, diterima je. Peka dengan alatan elektrik. Alatan ke, barangan ke. Elektrik ya. Sentiasa peka elektrik yang digunakan. Okey, lagi. Kita kena simpan mancis ataupun pemetik api menjauhi kanak-kanak. Ataupun tempat yang selamat lah. Tempat yang selamat.
Ataupun jauh dari kanak-kanak. Okay, lagi apa lagi ya? Kita letak pemanas ataupun alat pemanas. Alat pemanas ni macam iron. Okay, jauh daripada sebarang benda yang mudah terbakar. Benda yang mudah terbakar. Macam tu. Lagi apa lagi? Mungkin kita kata tidak membuang puntung rokok merata-rata. Merata-rata lah. Ketika rokok masih ada. Merata-rata kalau ketika api rokok tu masih ada. Kalau boleh padam dulu. Okey, soalan terakhir. Logam seperti kalium dan natrium. Dua ni logam yang sangat reaktif dalam bilik sains. Logam ni kalau kena air pun dia terbakar. Kena udara pun dia mudah terbakar. Jadi kita kena simpan dalam minyak parafin. Sensitif betul, ya. Kena simpan dalam minyak parafin yang gelap. Kerana apa? Kerana logam kalium ni dan natrium dia mudah terbakar. Jadi sebab itulah kalau nak guna air pun tak boleh. Tengok, kalau kilang ni ada natrium kalium tak boleh guna air. Lagilah terbakar kilang tu. Okey. Bahan mudah terbakar. Okey. Apabila terdedah kepada udara dan air. Kena air pun terbakar, kena udara pun terbakar. So, dia sangat sensitif. Macam itu. Itulah untuk hari ini, guys.